Pahit getir hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha, tanpa cuba melangkah tak ke mana. Dari Kuala Lumpur, kru AIM Media kali ini berkunjung ke Bandar Warisan Taiping Perak bagi menelusuri kisah kehidupan seorang wanita yang juga merupakan sahabat amanah Ikhtiar Malaysia Cawangan Taiping. Sama-sama kita selami dan hayati kisah yang penuh inspirasi ini. Saya Sharifah Nurul Syahidah, berasal daripada Kemunting Taiping Perak. Saya ada 6 orang adik-beradik. Dalam adik-beradik, saya adalah anak sulung. Jadi tanggungjawab saya memang sangat besar. Dan dalam keadaan kehidupan kami yang keluarga kami yang susah tu, kami diuji lagi dengan adik bongsu. Dia kena kanser pula, kanser tahap 4. Kita kesian kan tengok abah kita, mak kita hari-hari orang kata berjuang untuk anak-anak. Jadi saya sebagai yang sulung selalu cakap dekat diri saya nak ubah semua. Saya nak ubah supaya keluarga saya senang. Saya tak nak lagi kami adik-beradik makan bercatu. Akak ambil keputusan drastik untuk ke KL. Dapat kerja tapi kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sampai tak mampu nak sewa rumah, dah terpaksa sewa bilik. Tidak seperti yang diharapkan, Sharifah menjalani kehidupan yang begitu sukar di ibu kota. Sempat diijab kabulkan dengan lelaki pilihan hati sebelum badai melanda rumah tangganya sehingga menyebabkan beliau kehilangan tempat berteduh saat dirinya sedang sarat hamil. Akak melahirkan anak tanpa keluarga, dengan keadaan kita yang tak ada apa-apa, dengan duit yang tak ada. Keluar pada buat, tak tahu pegang anak ni, tak tahu nak pergi ke mana. Tumpanglah duduk dekat masjid, tumpanglah duduk dekat surau. Macam mana yang kita tengok orang susah gelandangan, macam itulah kami masa tu. Sampai satu tahun nak beli susu, masa tu pun tak mampu. Sampai dia sakit, keluar masuk hospital. Anak akak masa tu hidup tak berbumbu, hujan, panas, ngamuk tepi jalan, tepi longkang tidur. Pernah sampai tahap dalam poket tak ada RM1 pun. Bila jalan nampak 20 sen, kutip, ya Allah aku jumpa 20 sen. Apa yang aku boleh beli ni 20 sen? Kita tengok ada ramai orang datang bagi bantuan makanan. Beratullah saya ni dengan gelandangan lain, dengan harapan, ya Allah ya Tuhanku, semoga ada nasi untuk aku hari ini aku makan. Semoga ada nasi untuk aku makan supaya aku ada tenaga. Dari situlah kami berjimat cermat. Maksud dia pergi kerja, cuci pinggan, kumpul duit tu, balik semula ke Taiping. Akak mula dengan meniaga kat tepi jalan. Berhujan, berpanas, itu perkara biasa. Pernah meniaga sehari dapat RM5. Usaha demi usaha dilakukan oleh wanita tabah ini untuk bangkit dari kesedihan dan kegagalan masa lalu. Sharifah kemudiannya sekali lagi bertemu jodoh dengan seorang lelaki yang menerima beliau seadanya. Namun, kekuatan jiwa wanita kental ini diuji lagi dengan musibah melanda suami tercinta yang menghidap masalah kesihatan serta diisytihar muflis. Kami terasa hidup kami ni macam
tak ada apa-apa lah hidup kita sekarang ni. Kenapa Allah uji kita sampai macam ni? Dari situlah setiap hari Ahad kami akan naik bas dekat Kementing Raya, stesen bas tu. Kami akan pergi Kuala Lumpur. Ambil stok barang kat sana macam beg tangan, make up, kasut. Lepas tu bila ulang-alik jumpalah dengan satu kakak ni. Dia jaga tandas awam dekat stesen bas Kementing. Masa tu dia cakap, tak nak try ke masuk Amanah Ihtiar? Dia kata, dapat pinjaman, dia kata. Kalau kamu setiap minggu ulang-alik ambil barang tu, bermakna barang yang kamu ambil minggu lepas dah habis jual. Jadi mesti kamu boleh masuk Amanah Ihtiar ni. Cubalah, dia kata. Sebenarnya bila dapat duit RM2,000 daripada Amanah Ihtiar, itu kali pertama akak beli buffet set untuk catering. Itulah sebenarnya permulaan detik-detik kejayaan tu. Dari 100 orang sehingga 7,000 orang makan. Itu yang kami buka restoran tu. Setelah 6 tahun perniagaan catering berjalan, akak hadiahkan umrah percuma lah. Akak bawa satu keluarga. Selepas balik daripada umrah, diuji pula dengan PKP. Kita fikir PKP tu ingatkan sekejap je. Rupanya 2 tahun. Semua job-job catering terpaksa dibatalkan, terpaksa ditunda. Kita terpaksa refund balik dekat kita punya pengantin-pengantin. Nasib pekerja masa tu memang sangat. Kita ada ramai pekerja, dalam masa yang sama, kita terpaksa berhentikan semua pekerja kita. Kita dah tak mampu nak bayar gaji. Janji Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Begitu juga dengan kehidupan wanita ini. Awan mendung yang selama ini menyelubungi diri semakin berarak pergi setelah beliau bertemu dengan satu sinar yang mengubah kehidupannya. Ada satu hari tu duduk dengan suami, sambil makan nasi. Tengah makan nasi dengan ikan pekasam yang akak buat lah. Lepas tu masa tengah makan tu lah suami cakap, kenapa kita tak try jual pekasam? Dia kata, sebenarnya kami jual tau, pekasam tu kami jual di kedai je. Dia kata, kenapa tak cuba promosikan? Dia kata. Lepas tu besok tu dah tak tunggu dah, terus buat live makan pekasam. Rupanya ya Allah nak bagi rezeki kat pekasam pula rupanya. Itulah permulaan tu. Selepas buat live, rupanya permintaan dia sangat-sangat tinggi dan di luar jangkaan kami. Kami jual pekasam sebulan 10,000 pack. Kami jana pendapatan 100,000 sebulan. Sebulan dengan jual pekasam. Satu benda yang kami tak pernah jangka akan jadi. Siapa nak sangka pekasam boleh jana pendapatan sampai macam tu. Kami ada lebih daripada 300 orang ejen dan stokis di seluruh Malaysia. Kami perluaskan kami punya jualan pekasam hingga ke Melbourne dan Victoria, di mana pekasam Virus Shazam ada di supermarket di sana. Kami dah post pekasam ni serata dunia. Bisnes ni membuatkan saya menjadi seorang jutawan sebenarnya. Dari gelandangan sehingga saya capai apa yang saya ada hari ini. Apa yang saya boleh tengok dengan Kak Syah ni, dia punya kesungguhan dalam menjalankan projek dia. Dia kata orang tu tak kenal erti putus asa. Tanpa mengira penat ke apa ke, memang dia akan berusaha bersungguh-sungguh. Dan Kak Syah ni seorang yang ceria dan periang lah. Itu antara perwatakan Kak Syah yang saya boleh nampak. Yang paling saya nampak sekali kesungguhan dia untuk memajukan diri dan perniagaan beliau. Sharifah Nurul Syahidah ni dia seorang yang kuat, semangat, berusaha, tak berhenti. Dengan perniagaan ni harap akan berpanjangan sampai bila-bila, akan berjaya, terus berjaya. Hati ni rasa beruntung lah. Beruntung dapat Sharifah Nurul Syahidah ni. Dia sentiasa ada dengan saya, susah dan senang. Benarlah seperti kata pepatah, tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Meskipun sedang mengecap keuntungan yang berlipat kali ganda melalui bisnes pekasamnya, Sharifah sering mengingatkan dirinya sendiri untuk sentiasa berpijak di bumi nyata. Menjadikan Amanah Ihtiar Malaysia sebagai penyumbang terbesar terhadap kejayaannya, Sharifah akui segala jasa pihak pengurusan AIM dan AIM Cawangan Taiping Perak tidak mungkin dapat dibalas dengan wang ringgit.
sangat banyak perubahan yang akak dapat daripada AIM. Semua bisnes saya gunakan modal yang memang daripada AIM. Sampai Pekasam saya dapat CJ Halal, semua dengan bantuan Amanah Ihtiar Malaysia. Walau apa pun yang jadi, janji saya memang akan tetap terus ada di dalam Amanah Ihtiar Malaysia. Saya tak malu untuk pergi kat mana-mana, untuk bercakap, untuk bercerita betapa bangganya saya menjadi seorang sahabat yang daripada tak ada apa-apa sehingga saya rasa saya berjaya sekarang. Seorang wanita, seorang ibu, seorang sahabat Amanah Ihtiar boleh berjaya. Akak ada satu pesan dekat semua orang yang mungkin tengok akak sekarang. Ingat satu benda, bila kita susah, bila kita dalam keadaan yang tertekan, bila kita dalam keadaan yang kita rasa kita terlalu susah, menangislah sepuas hati. Menangislah. Doa pada Allah. Walaupun mungkin kita rasa kita tak layak pun untuk meminta-minta dengan Allah, berdoalah, menangislah sepuas-puas hati. Tapi satu pesan agak, jangan menangis lama-lama. Bangun, bangkit, mula semula. Itulah prinsip hidup agak. Takkan mengalah. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi manfaat dan semangat untuk kita terus berusaha dan jangan menyerah kalah sebelum berjuang.